Selamat sejahtera. Hari ini kami akan menjelaskan tentang Malayan gaur, yaitu antara spesies haiwan yang terancam di Malaysia. Malayan gaur ataupun nama saintifiknya Bosgaurus atau lebih dikenali dengan nama tempatan yaitu seladang, merupakan mamalia darat kedua terbesar di Malaysia selepas gajah. Ia tergolong dalam famili Bovidae di bawah order Artiodactyla. Seladang boleh didapati di timur India hingga Indochina, Myanmar, Thailand, dan Malaysia. Seladang dilindungi sebelumnya di bawah Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010. Seladang mendiami kawasan hutan tanah pama yang tidak diganggu, bergantung kepada sumber air, jenuh, dan makanan. Ia memerlukan air untuk minum, tetapi bukan untuk berkembang. Makanan seladang adalah rumput segar, herba, dan pucuk muda pokok belukar. Seladang boleh dikenali melalui kulitnya yang berwarna perang gelap, memiliki bonggol di antara bahu dan sarung putih di keempat-empat kakinya. Seladang boleh membesar sehingga ketinggian paras bahu 1,9 meter dan panjang purata dari hidung hingga hujung ekor ialah lebih kurang 4 meter. Berat seladang jantan boleh mencapai 1.000 kg, manakala seladang betina boleh mencapai berat antara 500 hingga 700 kg. Seladang hidup di dalam kumpulan 4 hingga 8 ekor yang boleh mencapai sehingga 30 ekor. Kumpulan ini diketuai oleh seladang jantan yang berkuasa. Seladang lebih aktif ketika subuh dan senja, serta berehat daripada pancaran terik matahari di bawah pokok sepanjang hari. Status populasi seladang di Malaysia kini berada pada tahap mudah terancam menurut Red Datalis dalam International Union for Conservation of Nature (IUCN). Seladang menghadapi ancaman utama yaitu pemburuan haram dan juga fragmentasi habitat akibat pembangunan negara yang semakin pesat. Seladang diburu secara haram untuk daging, kulit, gigi, dan tanduk. Tanduk seladang betina dijadikan alat urut untuk memecahkan lemak, darah, dan juga angin dalam badan. Dan tanduk seladang ini boleh dijadikan sikat dan gelang. Sikat daripada tanduk seladang ini dikatakan neutral dan tidak mempunyai cas elektrostatik yang dapat menggugurkan rambut. Oleh itu, usaha konservasi seladang di Malaysia harus dan sedang giat dilakukan. Jabatan Perlitan perlulah melakukan rondaan berkala di kawasan yang telah dikenal pasti kehadiran seladang atau kawasan peliharaannya agar jenis hewan liar dapat dicegah di kawasan tersebut. Selain itu, orang awam atau orang kampung juga perlu dijadikan mata dan telinga Jabatan Perlitan agar mereka juga dapat terus menyalurkan maklumat kepada Jabatan Perlitan sekiranya berlaku jenis hidupan liar di tempat mereka. Pihak mahkamah juga harus mengambil peranan yang penting, di mana mengenakan denda yang tinggi atau setimpal kepada pelaku jenis hidupan liar. Seperti mana yang kita tahu, negara China boleh menghukum gantung atau mati kepada pemburu panda. Memperketatkan ataupun memperkerapkan lagi operasi bersepadu bersama agensi penguatkuasa lain seperti PDRM, ATM, dan juga Jabatan Perhutanan. Jabatan Perhutanan itu sendiri telah menjalin kerjasama dengan agensi-agensi lain yang mana dinamakan OF Khazanah. Ini karena pihak Perhutanan atau kerajaan amnya telah membuka mata dan melihat betapa pentingnya untuk memastikan kelestarian hidupan liar ini bukan sahaja di bawah tanggung jawab Jabatan Perlitan, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk memastikan khazanah negara ini dapat dipelihara agar dapat dinikmati bukan sahaja kita sekarang, tetapi yang penting adalah generasi yang akan datang, supaya hidupan liar ini seperti seladang bukan lagi mitos seperti mana hidupan liar lain yang telah pupus, tetapi mereka boleh menikmati sendiri seperti mana yang kita nikmati sekarang ini. Usaha-usaha konservasi. Berbagai usaha konservasi yang dijalankan oleh Jabatan Perhilitan. Usaha konservasi ini terbahagi kepada dua jenis, yaitu usaha konservasi in situ dan juga usaha konservasi ex situ. Bagi konservasi in situ seladang, Jabatan Perhilitan mengadakan program inventory keberbagian biologi di mana mereka akan memantau populasi liar dan juga melindungi habitatnya. Selain itu, mereka juga mengadakan aktiviti yaitu menangkap seladang liar untuk dijadikan stok baru kepada populasi seladang dan sebagai inisiatif untuk program pelepasan semula. Program ini bertujuan untuk membantu dan memperbaiki
dan juga meningkatkan kemandirian diri seladang untuk jangka masa panjang di habitat asal. Selain itu, program penanaman semula pokok bagi kawasan yang ditebang, sebagai contoh ialah pembalakan terpilih, tinggalkan beberapa pokok besar dan banyak pokok kecil, yaitu pokok besar ditinggalkan beberapa saja dan pokok kecil lebih ditinggalkan dengan jumlah yang banyak. Ini bagi menjaga tempat tinggal hidupan liar seperti seladang. Usaha konservasi ex situ pula merangkumi program pembiakan dalam kurungan, program pertukaran seladang antara zoo di Malaysia, dan menguruskan sumber genetik melalui kerjasama antara Jabatan Perkhilitan dan Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI. Jabatan Perkhilitan juga telah menubuhkan 3 buah pusat konservasi untuk pembiakan dalam kurungan seladang, yaitu Pusat Konservasi Hidupan Liar Jenderak Selatan di Pahang, Pusat Konservasi Hidupan Liar Sungkai di Perak, dan Pusat Konservasi Hidupan Liar Gua Musang Kelantan. Pusat Konservasi Jenderak Selatan adalah satu-satunya pusat konservasi yang dikhususkan untuk pembiakan seladang dalam kurungan, manakala pusat lain melibatkan juga pembiakan spesies-spesies yang lain. Tambahan pula, Jabatan Perkhilitan juga mempunyai pusat pengendalian program pendidikan untuk sekolah dan kesedaran awam khusus untuk masyarakat tempatan. Di samping mempunyai unit jenayah hidupan liar yang digunakan untuk menguatkuasakan undang-undang berkaitan hidupan liar di seluruh Malaysia.